Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifin Sabirin, Ketua Pegawai Eksekutif dan pengasas Wasiah Shop Berhad, sebuah syarikat amanah patuh syariah yang berkepakaran di dalam bidang perancangan harta dan pengurusan pusaka secara syariah. Tuan-tuan dan puan-puan, saya masuk ke dalam industri perancangan harta ini pada tahun 1998. Ketika itu, masyarakat Islam masih lagi tidak tahu tentang perancangan harta. Mereka tidak tahu dan tidak faham apa itu faraid. Mereka tidak tahu apa itu hibah. Mereka tidak tahu apa itu wasiat. Masalah pusaka pula begitu banyak pada ketika itu. Ya, walau bagaimanapun hari ini tahun 2020, 22 tahun saya berada di dalam industri, saya dapati bahawa permintaan untuk perancangan harta, perkhidmatan perancangan harta dan pengurusan pusaka ini semakin meningkat, ya. Dan dengan meningkatnya permintaan tersebut, maka muncullah pelbagai organisasi di dalam industri yang juga menawarkan perkhidmatan perancangan harta. Ya, selain daripada Wasiah Shop Berhad sebagai syarikat amanah dan syarikat-syarikat amanah yang lain, wujud juga syarikat-syarikat sendian berhad. Ya, mereka wujud dengan banyaknya untuk memenuhi permintaan yang semakin meningkat daripada masyarakat. Jadi dengan wujudnya syarikat sendian berhad dan syarikat amanah di dalam industri perancangan harta, saya banyak diajukan soalan, apa perbezaan di antara syarikat amanah dan syarikat bukan amanah, syarikat-syarikat sendian berhad tadi, ya? Sebab syarikat-syarikat sendian berhad tadi menawarkan perkhidmatan perancangan harta dengan murah. Saya pernah jumpa dokumen hibah boleh dibuat oleh masyarakat dengan harga semurah ayam gunting yang dijual di pasar malam. Ya, jadi banyak masyarakat terkeliru dan saya percaya masyarakat memang tidak faham perbezaan di antara syarikat amanah seperti Wasiah Shop Berhad dan juga syarikat-syarikat sendian berhad ini tadi, syarikat bukan amanah. Apa perbezaan? Jadi saya akan menerangkan hari ini dalam video ini tentang perbezaannya. Perbezaan yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan, ialah dari segi pendaftaran. Wasiah Shop Berhad berdaftar di Suruhanjaya Syarikat Malaysia sebagai syarikat amanah yang beroperasi di bawah Akta Pemegang Amanah 1949. Selain daripada Akta Syarikat, kita juga diikat oleh Akta Pemegang Amanah 1949. Ya, jadi kami Wasiah Shop Berhad, kita memang mempunyai bidang kuasa untuk melibatkan diri untuk membantu orang ramai di dalam urusan perancangan harta dan juga pengurusan pusaka, kerana kami adalah syarikat amanah yang telah diberi bidang kuasa tersebut di bawah Akta Pemegang Amanah 1949. Syarikat sendian berhad yang banyak-banyak ni tadi, ya, kalau namanya syarikat sendian berhad, mereka bukan syarikat amanah, kerana syarikat amanah ia mesti berstatus berhad, ya. Syarikat sendian berhad tadi, mereka tidak terikat dengan Akta Pemegang Amanah 1949. Mereka tidak berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia sebagai syarikat amanah. Jadi mereka dari segi pendaftarannya tidak mempunyai bidang kuasa. Jadi kalau tuan-tuan search dekat MyData, tuan-tuan akan dapati Wasiah Shop, nature of business kita yang berdaftar di Suruhanjaya Syarikat Malaysia adalah sebagai trust company, syarikat amanah. Tetapi syarikat-syarikat sendian berhad ni, kalau tuan-tuan tengok di MyData, boleh search dekat MyData, tuan-tuan akan dapati mereka ini terlibat dengan pelbagai bisnes. Ada yang nature of business ni hanyalah menyebut ada services activities. Maknanya dia bukan saja merancang harta, dia juga buat kerja lain, buat kerja kontraktor dan sebagainya, ya. Dan ada juga yang merupakan nature of business mereka takaful ataupun insurans. Itu perkara yang pertama. Jadi tuan-tuan dapat lihat bahawa apa kaitannya dengan tuan-tuan dan puan-puan sebagai masyarakat di luar sana. Kaitannya ialah tuan-tuan dan puan-puan dapat lihat bahawa Wasiah Shop Berhad dan juga syarikat-syarikat amanah lain mempunyai bidang kuasa yang jelas sebagai syarikat amanah. Tetapi syarikat sendian berhad tidak mempunyai bidang kuasa tersebut, ya. Perbezaan yang kedua, ya, tadbir urus korporat, ya. Wasiah Shop Berhad di tadbir urus korporat, lembaga pengarahnya mempunyai 7 orang profesional. Tuan-tuan boleh search Google website kami dan tuan-tuan akan tahu siapa 7 orang ini. 7 orang ini adalah terdiri daripada mereka yang profesional, ya, mereka yang profesional, mereka yang mempunyai pengalaman di dalam dan kepakaran di dalam bidang masing-masing, ya. Dan lembaga pengarah Wasiah Shop Berhad adalah pihak yang beraccountability terhadap Wasiah Shop Berhad, ya. Mereka mempunyai terma rujukan yang jelas, mereka mempunyai bidang kuasa yang jelas, dan perjalanan Wasiah Shop Berhad adalah setaraf seperti tadbir urus korporat syarikat seneraian awam, public listed company. Syarikat sendian berhad ni tadi,
ya, mereka tidak mempunyai lembaga pengarah profesional. Mungkin lembaga pengarahnya terdiri daripada anak beranak, mungkin lembaga pengarahnya terdiri daripada kawan-kawan ataupun adik-beradik, 2 atau 3 orang, ya. Jadi mereka tidak ada termarujukan, mereka tidak ada bidang kuasa yang jelas, limit of authority. Dalam erti kata yang lain, Wasiat Syok Berhad, kami beroperasi mengikut takbir urus korporat seperti yang ditetapkan oleh kerajaan. Syarikat Sendian Berhad, oleh kerana ia Sendian Berhad, pemilik syarikat boleh buat apa sahaja suka hati dia. Ya, apa kaitan dia dengan tuan-tuan dan puan-puan sebagai masyarakat di luar sana? Kaitannya ialah tuan-tuan dan puan-puan boleh yakin bahawa Wasiat Syok Berhad mengurus ataupun beroperasi secara profesional, yang mana kepentingan tuan-tuan dan puan-puan sebagai pelanggan akan terjaga. Syarikat Sendian Berhad ni kerana ia terletak kepada budi bicara tuan punya syarikat, maka kepentingan tuan-tuan sebagai pelanggan yang merancang harta melalui mereka adalah satu perkara yang perlu tuan-tuan fikirkan secara serius. Ya. Perbezaan yang ketiga ialah unsur kesinambungan. Wasiat Syok Berhad sebagai syarikat amanah, kita telah ditetapkan oleh undang-undang. Kita tidak boleh menutup operasi kita sesuka hati, walau dalam keadaan ekonomi yang sukar seperti sekarang. Ya, dalam apa keadaan sekalipun, Wasiat Syok Berhad mesti beroperasi dalam apa keadaan sekalipun. Dan sekiranya kita membuat keputusan untuk menutup kedai, menutup operasi, ia perlu mendapat kelulusan daripada Suruhanjaya Syarikat Malaysia, dan kami perlu menyerahkan segala fail pelanggan kami kepada syarikat amanah lain untuk diuruskan. Ya, syarikat Sendian Berhad berbeza kerana mereka boleh tutup kedai pada bila-bila masa. Apa kaitannya dengan tuan-tuan dan puan-puan sebagai masyarakat di luar sana? Kaitannya ialah tuan-tuan dan puan-puan akan yakin bahawa Wasiat Syok Berhad kesinambungan perkhidmatannya ada. Maknanya 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun akan datang, insya-Allah Wasiat Syok Berhad masih wujud untuk membantu waris-waris tuan-tuan dan puan-puan. Sebab kita mungkin bukan meninggal hari ni, kita mungkin meninggal 20 tahun akan datang. Siapa yang nak bantu waris kita? Sebab itulah isu kesinambungan ni adalah isu yang sangat penting. Ya, syarikat Sendian Berhad dia boleh tutup operasi pada bila-bila masa. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan membuat dokumen perancangan dengan mereka, besok mereka mungkin sudah tidak wujud lagi. Siapa yang akan membantu waris kita? Itu kaitannya kepada tuan-tuan dan puan-puan sebagai masyarakat di luar sana. Okey, seterusnya perbezaan yang keempat ialah dari segi kepatuhan syariah. Wasiat Syok Berhad mempunyai panel syariah profesional yang diketuai oleh mantan hakim Mahkamah Rayuan Syariah. Tuan-tuan boleh Google website kami dan tuan-tuan boleh jumpa siapa mereka. Ya, 6 orang ini sebenarnya adalah orang yang berkepakaran di dalam fiqh mawaris. Mereka ini ada PhD dalam syariah, mereka membuat kajian tentang perancangan harta, ya, dan mereka berkepakaran di dalam undang-undang syarak, undang-undang syariah yang diaplikasikan di Malaysia. Jadi semua perkhidmatan Wasiat Syok adalah perkhidmatan yang dijamin patuh syariah kerana ia diluluskan oleh panel syariah yang profesional dan berdikari, independen. Panel syariah tidak terikat dengan mana-mana pihak, baik lembaga pengarah ataupun saya sebagai CEO. Mereka tidak terikat dengan pandangan kami kerana mereka bertanggungjawab untuk memutuskan keputusan, membuat keputusan untuk meluluskan sesuatu perkhidmatan Wasiat Syok. Jika tidak memenuhi hukum syarak dan undang-undang syariah, perkhidmatan itu tidak diluluskan. Ya, jadi syarikat Sendian Berhad pula, mereka tidak ada panel syariah. Tuan-tuan boleh semak website mereka. Website mereka tidak menyatakan siapa panel syariah. Jadi isu dia ialah siapakah yang membuat dokumen yang memutuskan tentang perkhidmatan syarikat Sendian Berhad ini yang ditawarkan kepada masyarakat. Itu isu yang paling besar. Ya, tidak ada panel syariah di situ. Di Wasiat Syok Berhad kita ada panel syariah. Apa kaitannya dengan tuan-tuan dan puan-puan sebagai masyarakat di luar sana? Kaitannya ialah, ya, bagi pelanggan-pelanggan yang melanggan perkhidmatan Wasiat Syok Berhad, mereka mempunyai jaminan bahawa apa yang mereka buat itu adalah patuh syarak, patuh undang-undang syariah dan boleh dilaksanakan mengikut undang-undang. Syarikat Sendian Berhad ini tidak ada jaminan itu, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, sebab mereka tidak ada panel syariah. Jadi sebenarnya banyak, tapi ada 4 perbezaan yang saya nak kongsikan. Ya, yang pertama lagi dari segi pendaftaran, dari segi legitimasi perniagaan. Yang pertama dari segi pendaftaran. Yang kedua dari segi takbir urus korporat. Yang ketiga dari segi kesinambungan perkhidmatan. Dan yang keempat ialah dari segi kepatuhan syariah. Apa gunanya tuan-tuan dan puan-puan kita membuat dokumen semurah harga ayam gunting di pasar malam sekiranya dokumen itu tidak berfungsi, tidak patuh syariah dan tidak boleh memberi manfaat kepada waris-waris kita. Kita sudah mati. Waris-waris kita perlu meneruskan kehidupan, tapi dokumen itu tidak sah.
Jadi apa gunanya? Jadi tuan-tuan dan puan-puan kena fikir dengan baik. Ini adalah perbezaan. Saya menjawab persoalan masyarakat di luar sana tentang perbezaan di antara syarikat amanah dan juga syarikat bukan amanah yang juga menjalankan perniagaan ini. Ya, apa gunanya dokumen murah sekiranya dia tidak membantu waris-waris kita di dalam urusan pewarisan harta pusaka. Perniagaan ataupun operasi di dalam bidang perancangan harta ni tuan-tuan dan puan-puan bukan selesai dengan hanya membuat dokumen saja. Dia ada banyak elemen-elemen lain dan kerana itulah syarikat amanah berada pada posisi yang lebih baik untuk memberi perkhidmatan bagi memastikan hasrat tuan-tuan dan puan-puan tercapai, bagi memastikan waris menerima manfaat seperti yang tuan-tuan dan puan-puan kehendaki. Jadi jangan buntu, jangan keliru. Pilihan tepat untuk merancang harta ialah syarikat amanah seperti Wasiat Syok Berhad. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.